Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Firman Allah yang bermaksud, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami, yakni Allah, hanya menciptakan kamu manusia daripada tiada kepada ada? Dengan sengaja kami jadikan kamu, dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan kamu itu. Dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, dikasihi sekalian ahli keluarga, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang dihormati lagi dikasihi adik-beradik, sanak saudara jauh dan dekat, dihormati lagi dikasihi sahabat handai yang mengenali diri ini dan juga rakan-rakan setugas di sekolah kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam, dan juga rakan-rakan yang sering berhubung, rakan-rakan daripada Batak Mahmud dan juga lain-lain lah, ramai lah kawan-kawan yang lalu jumpa. Dan seterusnya muslimin muslimat rahmati Allah, muslimin muslimat mukmin mukminat yang rahmati Allah sekalian. Tapi dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keizinan Allah, dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, Allah beri lagi peluang kepada kita untuk kita bernapas di atas muka buminya ini. Allah beri peluang untuk kita hidup hingga ke saat ini. Allah berikan peluang untuk kita mengabdikan diri kepada Allah di atas permukaan buminya ini. Karena apabila kita bila dimatikan, mana tidak ada peluang untuk kita beribadah, maka Allah berikan kita peluang. Allah berikan kita kesihatan. Kita bersyukurlah kepada Allah SWT, walaupun kesihatan kita mungkin tidak upah sihat, kadang-kadang tak upah sihat macam orang lain, tapi Allah boleh bagi kita berjalan, ataupun boleh kita bercakap, boleh kita makan. Kalau tak boleh berjalan pun kita boleh duduk, sembang, cakap. Syukur, Alhamdulillah. Itu pun satu nikmat juga. Sebab ada lagi yang Allah uji teruk daripada itu. Lebih-lebih lagi di kala ini, dengan wabak yang berlaku ini, Allah uji mereka-mereka yang lain itu lebih dahsyat lagi daripada kita. Dan mereka juga sabar, mudah-mudahan sabar, dan mereka insya-Allah akan sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita lihat statistik kematian 200 orang. Kebanyakan 200 lah, 200 lebih, 100 lebih. Kadang 250. Kita bayangkan kalau satu hari 200, 5 hari dah 1000. 10 hari 2000. Ini semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Kita tidak boleh menyalahkan si Anu bin si Anu. Kita tidak boleh menyalahkan kepada sesiapa. Ini semua ujian Allah. Dah ikhtiar, sambil kita ikhtiar dah berlaku juga. Tak boleh kita memarahi seseorang
Kematian ni sebab tu, sebab ni, tak boleh. Bila sampai ajal, sampailah masa kita. Cara kematian itu Allah yang atur. Bukan maknanya kita ni tak usaha, kita usaha. Kita mencegah. Tidak ada siapa yang baik doktor dan sebagainya nak mematikan orang, tidak ada. Tapi berlaku juga itu makna kita terima redha dengan Allah. Ini sifat keredaan Allah. Kita bukan Tuhan untuk boleh nak menghidupkan manusia ini panjang. Nak boleh menghidupkan manusia yang sakit itu supaya lega, bukan kerja kita. Kita cuma ikhtiar. Tapi banyak manusia pada hari ini, dia pergi ke arah bila kematian yang banyak, dia menyalahkan pada macam-macam lah. Bagi orang yang redha, dia terima. Sambil dia usaha. Bukan duduk saja, usaha. Sebab kematian itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dengan takdir Allah tidak matilah seseorang itu. Dan jika kita yang duduk sihat ni pun sampai masa mati juga. Kematian akan datang juga. Sihatlah orang mana pun. Akan sampai juga masa dia. Dan mereka diuji oleh Allah SWT dengan wabak ini. Dia pergi dengan satu rahmat, iaitu dengan syahid. Mereka dapat syahid. Mereka juga, kalau boleh tidak nakkan kematian itu, mereka pun dah hidup lagi. Tapi diuji, dah sampai masa. Kita ingat, sampai masa. Maka kita ni yang hidup ni, yang masih Allah berikan kesempatan sihat ni, tak kena wabak ni, syukurlah kepada Allah dan insaflah kepada Allah. Janganlah kita memarahi, kita ikut perangai-perangai orang-orang lain tu. Setengah-setengah dalam media masa mengata macam-macam. Kononnya apa yang berlaku ini segi kelemahan ubat lah apalah. Ubat itu hanya asbab penyembuh. Asbab. Dia sebagai asbab. Dia bukan boleh menyembuhkan. Dia hanya asbab yang menyembuhkan Allah. Kalau kita mengatakan kerana ubat itulah yang boleh menyembuhkan, maka segi kita kena kaji balik, cek balik. Cek balik segi mana kefahaman, kepercayaan, akidah kita. Seolah kita mengatakan bahawa aku pergi ke klinik itulah, sebab pergi makan ubat di klinik itulah aku lega. Aku pergi makan ubat di klinik, aku pergi klinik lain tak lega. Aku pergi klinik tu saja yang boleh lega. Kalau tak ada doktor tu, dia tak bagi ubat tu, tak tahulah aku hari ni. Ini pun segi akidah. Kalau kita mengaji sifat ilmu tauhid, dia boleh membawa diri kita dalam keadaan yang tak baik. Kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Bukan ubat yang menyembuhkan. Tapi kita ikhtiar lah. Kita ikhtiar. Tapi mati itu bukan kerana ubat. Sampai masa. Ini banyak yang tak faham. Sebab itulah kalau kita mengaji agama ni, kita apa berlaku pun kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah. Dari Allah lah aku datang dan kepada Allah aku kembali. Kita tak marah pada orang. Bahkan kita tak marah pada sesiapa. Maka kita redha kepada Allah. Kita redha kepada Allah. Kita naik kapal terbang, tiba-tiba jatuh, hancur berdebur, hancur semua. Bila mati ni atas kapal terbang ni, bila jatuh, hancur, tak kenal siapa. Terbakar semua. Islam pun ada, tak Islam pun ada, hancur habis. Kebetulan yang hidup tu driver. Adakah kita waris ni, driver kapal terbang tu hidup? Yang penumpang semua ni meninggal habis. Hancur habis. Adakah ahli waris itu nak marahkan kepada driver tadi? Kita kata hang ni bawa macam mana? Hang boleh hidup, penumpang, adik-beradik kami, ayah kami semua mati. Adakah kita boleh mengatakan begitu? Adakah dia nakkan kepada kematian itu pada penumpang dia? Dia ada usaha. Tapi tak berlaku ini dengan takdir Allah. Sebab itu bila kita mengaji, kita tak akan keluar perkataan-perkataan orang yang ada agama yang mendalam ni, dia tak akan keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik.
Allah pun tak suka. Lagi kita berbalah tentang itu, maka Allah akan uji lagi dengan takut. Diimbangi Allah akan uji lagi. Seolah kita tak redha dengan apa yang Allah berikan ini, tak bersyukur sebagai satu ujian. Apa yang berlaku ni, musibah ini, dia nak mengajak manusia supaya kembali kepada Allah. Supaya muhasabah diri kita kepadanya. Supaya selama ini mungkin kita melakukan beberapa kesalahan yang berlaku, bukan saja di kita ini, termasuk seluruh dunia. Muhasabah diri. Bila datang ujian itu, sama-sama kita fikir. Bukan kita berbalah. Kerana perbalahan itulah kadang-kadang Allah datangkan musibah. Muslimin, muslimat yang rahmati Allah sekalian. Saat berganti minit, minit berganti hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Inilah yang Allah firmankan dalam antaranya. Allah firman dalam suratul Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Semua. Kecuali orang-orang yang beriman. Dia ada iman dan beramal soleh. Bukan beramal soleh dulu. Dia beriman dulu. Baru dia amal soleh. Allah letak tertibnya. Orang yang beriman dan amal soleh, dan mereka pula saling berpesan dengan kebenaran. Saling tegur-menegur dengan kebenaran. Benda-benda yang benar. Tegur-menegur. Dan mereka saling berpesan dengan kesabaran. Dan mereka berpesan dengan sabar. Sabar. Kita lakukan dakwah ni dengan penuh kesabaran. Kita sekarang berada, alhamdulillah, kita berada hari ini 3 Muharram. Bulan Muharram tahun baru Hijrah, 3 Muharram dah. Saat saja. Malam tu kita baca doa akhir tahun Muharram, akhir tahun dan awal tahun. Kemudian hari ini kita ada 3 Muharram dah. Hari Khamis 12 Ogos 3 Muharram. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bulan-bulan ni. Bulan Muharram, bulan Safar dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah. Boleh rujuk. Bukan kata makna saya cakap ni, cakap atas, seronok-seronok cakap atas, suka-suka cakap tanpa ada hujah. Ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW berpandukan kitab Allah Al-Quran dan sunnah. Ini sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Inna indata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah. Ini Allah sebut dalam Quran ni. Bulan-bulan ni bukan manusia yang bagi jadi, bukan Allah yang bukan kata manusia yang menamakan. Bulan-bulan hijrah ni bukan kata manusia yang menamakan bulan ni. Dan Allah yang menamakan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketentuan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi.
Allah sewaktu menjadikan langit dan bumi, dia dah menciptakan, dia dah letaklah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketentuan Allah pada dia mencipta langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, iaitu ketentuan agama Allah yang lurus. Dan janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam keempat-empat bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin kesemuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah. Muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian, Allah menjadikan 12 bulan dalam setahun, dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dalam setahun ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan dalam setahun itu bulan haram. 3 bulan yang berturut-turut. Bulan haram ni 4 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, bulan kita ada sekarang ni. Zulkaidah sebulan sebelum kita menunaikan hari raya haji itu, sebulan kita nak raya haji itu, Zulkaidah. Zulhijjah kita merayakan hari raya haji Korban tu, dan Muharram bulan sekarang ni. 3 bulan ni betul-betul. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan lagi yang haram ialah bulan Rajab. Di antara bulan Jamadil Akhir dan juga Syaban, antara tu, dia duduk antara tengah tu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kita fikir, ulama berfikir, dan banyak dalam kitab-kitab dan menerangkan, dan bulan haram ini bukan saja kita saja yang kita kata bulan haram ni, bukan kita kata zaman kita sekarang kata Al-Quran ni kata bulan haram ni, bukan saja orang Islam yang duk amal. Orang bukan Islam pun amal bulan haram ni, mereka tak berperang. Haram berperang. Sebab itu dia kata bulan haram ni. Antara yang dikatakan bulan haram ini ialah haram berperang pada bulan itu. Kalau mereka melanggar peraturan yang Allah tetapkan, mereka masih juga bergaduh dalam bulan itu, mereka menanggung satu dosa yang besar. Dan mungkin akan satu benda berlaku kepada mereka. Tapi apapun, dosa yang besar akan berlaku pada mereka, akan menimpa mereka. Orang kafir Quraisy pun takut dosa. Mereka pun asalnya mereka ikut ajaran mereka dulu, kitab-kitab datuk nenek mereka dulu bagus. Nabi-nabi, ajaran nabi-nabi dahulu. Mereka bukan asal keturunan mereka dulu tu pun bagus, mengikut ajaran ahli kitab. Tapi dengan sebab kesombongan dan sebab Allah bagikan mereka tak bagi hidayah, akhirnya mereka hidup dalam semakin sesat gitu. Tapi budaya itu mereka pegang. Walaupun mereka syirik kepada Allah, tapi budaya hormat kepada bulan haram itu tetap mereka pegang. Mereka tak buat perang pada bulan ini. Mereka sarungkan senjata, tak mengeluarkan pedang dan panah dan sebagainya. Mereka simpan. Mana pada bulan haram ini selamat. Siapa nak berjalan pergi ke mana pun, orang Islam mana pun selamat. Walaupun jumpa orang kafir Quraisy ke, orang jumpa orang yang selalu duk buat onar ke, yang jahat ni, selamat bulan tu. Sebab Allah mengatakan bulan ini bulan haram. Mereka pegang sampai sekarang. Orang Arab ni, mereka hormat sungguh tentang
apa yang diamalkan oleh datuk nenek mereka dulu. Bila kita kata jangan perang bulan ini, dia pegang budaya mereka, pegang adat. Nah, adat bukan kata datuk nenek, dia pegang adat tu. Adat mereka kalau kata Allah kata, kitab dulu mengatakan kata jangan berperang, dia kata berperang. Datang pula Al-Quran menambahkan lagi, jelaskan lebih terang, kata berperang. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan bulan haram ini 3 berturut-turut dan 1 di tengah bulan itu. 3 berdekatan. Ini maha suci Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kaitan dengan musim haji. Musim haji. Haji ini dilakukan sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam ini datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat jahiliah dulu pun mengerjakan haji. Umat-umat jahiliah dulu, orang musyrikin dulu, orang Mekah dulu, orang jahiliah dulu, mereka tunaikan haji juga. Tapi dengan cara mereka, dengan cara kesyirikan mereka lah, ikut pahaman mereka lah. Dengan ada berhala-berhala di sekelilingnya. Dah bahkan dikatakan, minta maaf, ada yang tawaf sambil bertelanjang pun ada. Itu kata jahiliah mereka itu. Jahilnya mereka itu. Bukan kata mereka itu bodoh. Tak. Jahiliah ni bukan kata bodoh. Tak bodoh. Kalau kata bodoh, mereka tak boleh bina piramid. Nah, piramid itu dibina di zaman jahiliah. Macam mana boleh kata kita kata mereka bodoh. Segi ilmu ni. Ilmu pengetahuan ni. Sehingga dikatakan piramid itu salah satu benda yang ajaib jugalah keciptaan di dunia ni. Di antara 7 benda ajaib ni, antaranya bentuknya piramid dengan zaman dulu macam mana mereka boleh buat. Dengan teknologi dulu tak ada macam sekarang, tapi mereka boleh buat macam tu keadaan zaman 1000 tahun dulu. Apa mereka buat? Dengan cara apa mereka buat? Mana mereka tak jahil. Mereka tak bodoh. Tapi bodoh mereka ni bodoh segi agama. Jahil mereka jahil segi agama. Kita ni bila sebut jahil, kita tak apa nak marah. Kalau kata orang kata kita hang ni jahil, tak apa nak marah. Kalau orang kata kita bodoh, marah, kita marah. Padahal bodoh dengan jahil tu sama aja. Jahil tu bahasa Arab. Bodoh tu bahasa Melayu. Tak apalah. Dengan sebab kejahilan mereka itu, dengan sebab kebodohan mereka itu, mereka melakukan amalan itu dengan itulah. Dengan cara yang tak mengikut. Yang Nabi-Nabi hak mereka ajak dulu pun mereka tak ikut, mereka tinggal dah. Yang kitab ajar Taurat dan Injil, mereka tak ikut dah ajaran tu. Mereka buat ikut selera mereka. Ikut hawa nafsu mereka. Ikut, kita kata atas arahan ketua-ketua mereka. Begitulah. Ketua mereka buat, mereka membuat. Adakah pula sebagai manusia mereka boleh tawaf dalam bertelanjang? Masya Allah. Inilah jahiliah nama dia. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala meletakkan 3 bulan yang pertama itu jangan berperang turut-turut. Zulhijjah bulan untuk nak menunaikan haji. Orang zaman dahulu dia hendak menunaikan haji, dia terpaksa berjalan kaki ataupun naik unta. Ada yang berjalan kaki pada naik unta. Sehingga akan dikatakan bila jauhnya perjalanan mereka itu, sehingga sampai ke Mekah itu, unta itu dah jadi kurus, letih, jauh perjalanan. Adalah Al-Quran. Saya tak ingat ayat Al-Quran itu. Serulah mereka untuk menunaikan haji. Saya mereka akan datang menemui ke rumahmu ini dalam keadaan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Kurus ni sebab apa? Asal gemuk. Tapi bila dalam perjalanan yang jauh, dengan makanan mungkin pun tak cukup, kurus unta tu. Letih perjalanan unta pun. Mereka sanggup datang ke Mekah. Menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Serulah.
Wasari'u ila maghfiratin. Ada dalam ayat Quran, saya tak ingat. Serulah mereka untuk menaikkan haji, saya akan datang ke rumahmu dengan ada berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Baik. 3 bulan yang pertama ini Allah perintahkan jangan ada peperangan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulkaidah ini Allah bagi perintah supaya jangan berperang kerana Zulkaidah ini ada orang yang jauh dalam perjalanan nak pergi ke Mekah untuk nak menunaikan haji bulan Zulhijjah. Jadi berjalan kaki waktu malam ke, berjalan kaki siang ke, jalan kaki apa nama dengan kenderaan yang ada lah, unta ke. Ada mungkin dulu kalau ada kuda-kuda lah, jalan kaki lah. Jadi mereka selamat berjalan. Ada datang dari seluruh pelosok negara-negara yang jauh. Jadi mereka tidak bimbang berjalan. Sebab bulan ini mereka tidak akan dihalang oleh musuh. Sebab apa? Bulan ini bulan haram. Berperang. Orang jahiliah pun pegang. Geng penyamun ni pun tengok saja. Ya Allah, tak boleh nak penyamun hari ni aku. Tak boleh aku nak samun. Ni bulan haram. Mereka bertakut dengan bulan haram ni. Penyamun ni pun. Penyamun pun, pembunuh pun dengan bulan haram tu mereka takut. Mereka tak buat. Tak berani buat. Kalau kita baca sejarah, mereka takut dengan bulan haram ni. Mereka takut jika mereka melanggar apa yang Allah tetapkan, mereka bimbang. Mereka baca sejarah dah dulu. Dulu sejarah, Allah perintahkan dulu jangan menangkap ikan pada hari yang tertentu. Tapi mereka tangkap ikan juga, melanggar perintah Allah. Apa yang berlaku pada kaum itu, Allah jadikan mereka itu sebagai qiradatan khasi'in, menjadi kera yang hina. Ada yang kata sifat mereka berubah menjadi kera. Ada yang dikatakan bahawa perangai mereka itu dah menjadi macam kera, cemberut. Sebab apa? Sebab mereka melanggar apa yang Allah perintahkan. Jangan tangkap ikan pada hari yang tertentu. Dia tangkap juga sebab pada hari yang Allah larang tu, ikan banyak. Pada hari Allah larang jangan tangkap ikan tu, kaum musyrikin ini, kaum Yahudi ini, mereka tangkap ikan sebab tengok ikan tu banyak. Mereka tak tangkap hari tu, mereka belat hari tu. Hari tu mereka belat. Dia ambil hari esok. Belat tu pun, makna dia pun dia dah melanggar syariat Allah. Belat ikan tu supaya ikan tu tak lari. Esok dia boleh tangkap. Akhirnya Allah laknat mereka. Sehingga menjadikan wa kunu qiradatan khasi'in. Menjadi kera yang hina. Sini ulama berkhilaf dalam ni, adakah mereka itu betul-betul menjadi sifat seperti kera atau perangai mereka itu macam kera. Tapi Allah kata mereka menjadi kera yang hina. Jadi ini pun mereka takut kan. Duk rampai tak tahuan, duk samun tak tahuan dalam bulan Muharram, mereka pun takut jadi juga, mereka takut. Arab Jahiliyah ni pun mereka pun baca kitab juga, bukan kata tak baca kitab. Kemudian bulan Zulkaidah, umat Islam berjalan sebulan tu. Nak pergi. Bebas jalan. Jalanlah, pergilah. Sebab bulan di bulan haram. Kemudian Zulhijjah, sebulan menunaikan haji. Haram berperang lah, tak boleh perang lah menunaikan haji. Selamat orang Islam masa itu menunaikan haji. Kemudian bulan Muharram pula, orang nak balik daripada Mekah. Makan masa sebulan juga. Sebab itu diharamkan perang juga. Mereka datang sebulan tu, dalam bulan Zulkaidah selamat. Duduk di bulan haji, Zulhijjah pun selamat. Dan mereka balik dalam bulan Muharram tu pun, berjalan balik pun selamat. 3 bulan ni sebab itu dinamakan 3 bulan berturut-turut. Dia kembang bulan haram ni. Baik, kenapa dalam yang satu-satu duduk satu-satu saja, dia rejak, dia tak duduk kembang. Kenapa? Rejak. Pertengahan. Duduk tengah-tengah.
Dia tak kemak. Dikatakan bahawa orang bila zaman itu dan kita pun samalah. Bila 6 bulan mereka balik menunaikan bila balik menunaikan haji, 6 bulan selepas daripada itu, lebih kurangnya 6 bulan, mereka teringat pula nak pergi ke Mekah. Mereka teringat nak pergi balik ke Mekah, nak menunaikan umrah dan sebagainya. Sebab hati mereka teringat dengan Mekah ni, dengan Kaabah ni, mereka Allahu Akbar. Orang yang pernah pergi ke Mekah ni tahulah kan. Kalau balik tanya mereka, mereka kata nak pergi lagi, teringin nak pergi lagi. Jadi orang zaman dulu pun begitu juga, nak pergi lagi. Balik 6 bulan dia masa lama dah ni, teringin nak pergi pula. Jadi pertengahan tahun tu 6 bulan itu, kita anggap tengah pertengahan tahun 12 bulan, antara 12 bulan tu 6 tu di tengah-tengah, kita seolah-olah bulan Rejab tu di tengah-tengah. Maka 6 bulan itu mereka nak pergi lagi menunaikan umrah. Lalu Allah perintahkan dalam bulan Rajab pun bulan haram juga, bagi mereka pergi. Mereka nak rindukan Kaabah, mereka nak beribadat di Kaabah, mereka nak beribadat pada Allah di Kaabah. Maka jangan ganggu perjalanan mereka selama masa bulan Rajab. Ini dinamakan bulan haram. Sebab tu Rajab tak di tengah-tengah, supaya bila mereka balik daripada Mekah 6 bulan rasa rindu nak pergi pula, api. Sebulan saja Allah bagi, sebulan saja. Sebab bulan Rajab ni apa nama, umrah ni tak lama. Pergi seminggu 2-3 hari pun cukup dah. Sebulan. Inilah antara hikmah Allah bagi dalam bulan yang dinamakan bulan haram. Dalam bulan haram ini diharamkan berperang. Bulan ini dihormati dari sudut amalan soleh. Siapa yang melakukan amal soleh dalam bulan Muharram ini dapat amal kebajikan yang amat besar. Dapat kebajikan yang amat besar. Tapi awas, tapi ingat, melakukan kebajikan, amal kebaikan dalam bulan ini, kita buat amal kebajikan dalam bulan ini, kita mendapat pahala yang besar. Tapi sebalik itu juga, jika kita melakukan dosa dalam bulan ini, kita juga mendapat dosa yang besar. Jaga-jaga. Jangan kata kita buat dosa, kita buat pahala bulan ni bulan besar. Buat dosa pun jadi besar juga dalam bulan haram ni. Jangan kita, sebab tu dalam bulan haram ni kalau boleh janganlah kita duk bergaduh-gaduh. Berhentilah bergaduh. Berhentilah bertengkak-tengkak. Rehat lesat. Ni kadang-kadang umat Islam tak kira bulan apa. Akhir zaman ni. Sebab negara-negara Arab pun ada tak berperang, tak kira bulan. Bulan haram pun kadang berperang dengan negara Arab. Patutnya mereka lebih faham. Akhir zaman ni tak tahu lah. Wallahu'alam. Orang jahiliah dulu pun, jahil mereka pun, mereka tak berperang bulan haram ni. Tapi orang sekarang, bulan haram ni pun berperang. Allah haramkan berperang. Termasuklah seluruh dunia. Kata mengata. Patutnya bulan haram ini kita berhenti sat. Orang jahiliah dulu pun berhenti berperang. Berperang ni mana bergaduh lah. Kita sepatutnya dalam bulan Muharram ini, bulan-bulan haram ni, janganlah kita duk berperang sama kita. Berperang ni bukan mana berperang bergolok apa sama ada. Kita bertengkak, bergaduh, itu pun kan berperang, mengata-ngata. Itu pun kita perang mulut. Itu perang mulut namanya. Kata mengata ni lebih-lebih sampai kita nak tak tergamak dengar, tak tergamak kita baca. Itu pun dikatakan sebagai perang mulut. Sepatutnya dalam bulan Muharram ni berhenti sat. Kalau boleh berhenti terus lagi bagus. Ni bulan Muharram, bulan haram. Umat jahiliah, Arab jahiliah dulu pun mereka hormat. Apatah kita lagi orang Islam. Kita banyakkan ibadat dalam bulan ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa dalam bulan Allah Al-Muharram.
Al-Muharram ini dikatakan syahrullah. Syah, bulan Allah. Bulan Allah. Bulan Muharram ini adalah bulan Allah. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Allah ini, dalam bulan Al-Muharram ini, adalah afdal puasa selepas bulan Ramadan. Ramadan tu yang pertama lah. Yang kedua, puasa yang kedua yang terbaik, yang afdal ialah puasa bulan Muharram. Dan sembahyang yang paling afdal setelah solat fardu pula adalah solat qiyamul lail. Kalau dalam sembahyang, selain daripada solat fardu, tak kira bulan apalah, adalah solat qiyamul lail. Itu sembahyang yang baiklah. Dalam puasa Ramadan dan puasa sunat dalam bulan Muharram. Dalam satu hadis yang lain diceritakan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan apakah yang Rasulullah perintahkan dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Sahabat ni dia tanya, dia baik dengan Rasulullah. Dia tanya macam-macam amalan Rasulullah ni. Rasulullah tak marah. Sebab tu bila orang tanya kita jangan nak marah. Apa ni yang nak tanya kan? Tak, Rasulullah tak pernah marah. Sifat Rasulullah ni, Allahu Akbar. Kita ni kalau orang tanya kerap ni, lama-lama kita naik ini tak? Ada Rasulullah tak? Dia tak pernah dia layan. Hebatnya ya Allah sifat Rasulullah. Rasulullah dia kata, apakah lelaki tanya, apakah bulan yang Rasulullah perintahkan dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan? Lepas bulan Ramadan ya Rasulullah, apakah bulan selalu kamu duduk buat ni puasa ni? Rasulullah menjawab apa? Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, Nabi pesan kat lelaki yang tanya tu, jawab terang, sekiranya kamu nak puasa setelah bulan Ramadan, maka puasalah kamu dalam bulan Muharram. Nabi jawab kat orang tu. Nabi jawab elok. Kalau kamu nak tahu bahawa selepas kamu puasa dalam bulan Ramadan, kalau kamu nak puasa, puasalah dalam bulan Muharram. Karena sesungguhnya ia adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Bila kita merujuk pada hadis yang demikian, menunjukkan bulan Muharram ini bukan bulan yang calang-calang. Ia juga dikenali sebagai bulan Allah, syahrullah. Bulan Muharram ini, syahrullah. Tak berlaku, tak dinamakan pada bulan-bulan lain. Muharram ini bulan syahrullah. Jika sesuatu perkara itu disandarkan kepada Allah, satu perkara, satu nama itu, jika disandarkan kepada Allah, pasti dia menjadi mulia. Apa perkara pun jika disandarkan kepada Allah, mulia. Contohlah kita sebut Baitullah, rumah, bait itu rumah. Tapi bila sebut Allah, Baitullah, rumah Allah, mulia rumah itu. Kalau bait saja, rumah, umum. Kita pun disebut rumah juga, rumah kita pun rumah juga. Tapi disebut Baitullah sebab ada Allah di situ, maka rumah itu, Baitullah itu menjadi mulia. Kaabah itu menjadi mulia. Begitu juga Rasulullah. Kalau Rasul saja, dia tak berapa nak kuat lagi. Tapi sebut Rasulullah, Rasul Allah. Sebab ada Allah di ujung dia. Allah lagi kuat. Kalau Rasul ni dia umum sangat. Rasul, utusan. Rasul ni maksud apa? Utusan. Tapi sebab ada Allah di ujung, Rasulullah, dia utusan Allah. Allah, kita menghormati, mengikut perintahnya. Dia ni bukan sebarang manusia. Dia adalah Rasul daripada Allah. Itu sebab kalimah Allah ini, ada sebab ada kalimah Allah ya. Seseorang itu dia, makna dia, gah
dia punya kegagahan macam tu, ada gah dia. Dia ada guh dia. Kalau gitu. Begitu juga Abdullah. Kalau sekat Abdul saja, Abdul, hamba, umum. Tapi disebut Allah di hujung, Abdullah, mulia. Dia bersandarkan dengan Allah, mulia. Abdullah, hamba Allah. Begitu juga bila disebut Syahrullah, bulan itu mulia. Sama juga dengan Abdullah tadi, hamba Allah. Sebab Abdullah. Sebab tu orang yang nama Abdullah ni kena jaga elok lah nama dia. Allah duk ada nama Allah di kat dia. Nak masuk ke benda-benda maksiat pun janganlah buat. Kalau boleh fikir nama dia. Ingat nama dia. Allah bagi ayah kita bagi nama Abdullah ni. Semua orang lah, sepatutnya semua orang bukan kata nama Abdullah saja. Tapi bila sebut nama Abdullah ni mulia, dia nama yang terbaik lah, hamba Allah. Bila hamba Allah, apa maksud hamba? Taat kepada Allah. Jadi dia bila ingat nama dia, makna dia sedikit sebanyak dia boleh mengubah diri dia. Dia insaf, aku ni ayah pun nama Abdullah, hamba Allah. Aku duk masuk kedai judi macam mana ni, hamba Allah masuk kedai judi. Biarlah keluar balik. Contoh, bukan di sini, negara lain lah. Nama Abdullah ni seluruh dunia ada. Orang Arab pun ada. Orang Cina pun ada nama Abdullah ni. Tukar nama jadi Abdullah. Ramai. Di India pun ada tukar, bila masuk Islam tukar nama Abdullah ada. Bukan kata tadi, negara-negara lain pun ada. Indonesia pun melonggok nama Abdullah ni. Saya tak tuju pada siapa. Bila dia nak minum arak, dia teringat nama dia. Abdullah. Tak boleh minum. Takkan hamba Allah nak minum arak. Sebab dia bersandarkan kepada Allah. Jadi bila begitu keadaan dia, ingat bila bersandarkan kepada Allah, pasti ada kemuliaan. Begitu jugalah bulan Muharram, Allah katakan bulan Allah. Dan bulan itu pula Allah suruh kita melakukan banyak amal kebajikan. Dan bulan itu pula jugalah dijadikan tahun baru hijrah. Dalam banyak-banyak tahun, Allah ilhamkan kepada para sahabat. Semua ni ilham dari sahabat. Jadikan bulan Muharram itu sebagai kalender yang bulan tahun baru hijrah. Semua ini nak menunjukkan kepada kita bahawa bulan Muharram ini bulan yang mulia. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya sebut tadi Muharram ialah bulan yang diharamkan, iaitu dilarangkan peperangan dan dilarangkan pertumpahan darah. Tak boleh bulan Muharram ni. Bulan haram ni. Terutamanya bulan Muharram pun tak boleh lah. Sebab bulan Muharram pun termasuk antara bulan haram. Sebut dah tadi. Baik. Muharram maksudnya diharamkan. Allah melarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah ni. Bulan ni tak boleh. Yang 4 bulan tadi ni. Dan termasuk bulan Muharram ni. Tak boleh kita lakukan peperangan dan pertumpahan darah. Bergaduh pun tak boleh. Tekak-tengkak bulan ni pun jangan. Kita ni taklah sampai nak pertumpahan darah. Tak ada. Tak lakukan perang. Tapi bertekak ni berhentilah. Kecuali untuk banyakkan dirilah. Dengan kita ni banyak melakukan kebaikan. Berhenti. Bulan ni bulan baik. Bukan senang nak dapat bulan ni. Tahun depan belum tentu kita masuk dapat lagi bulan ni. Umur kita tak tahu ni. Sama ada kita sampai tak sampai tahun depan. Bulan Muharram mengingatkan kita umat Islam mengenai 2 hal yang penting. Pertama, bulan ini adalah ada satu daripada 4 bulan yang dimuliakan. Saya terang tadi. Bulan ini adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagai bulan haram.
Itu yang pertama, kelebihan bulan Muharram ni. Dia termasuk antara bulan-bulan haram. 4 bulan tu Muharram masuk. Mulia. Kedua bulan Muharram ini juga jadi kalender umat Islam yang berupa peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi. Dia menjadi kalender permulaan kalender umat Islam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa dipanggil bulan Muharram? Saya sebut dah, tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik tadi, yang melanggar tu, menumpahkan darah, bergaduh dan sebagainya. Di luar bulan-bulan ini, di luar bulan-bulan haram, bila keluar 4 bulan haram ni, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada lagi bulan apa? Safar, Rajab. Adakah kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ni? Dah kata antara bulan haram ni 4 bulan saja. Lain bulan-bulan tu boleh buat kah? Tidak. Tak boleh juga. Tapi dalam 4 bulan ini Allah tekankan sangat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. 4 bulan ni. Sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai kita manusia ni, terutama zaman jahiliah dulu, apabila datang bulan Muharram ni, mereka akan berhenti. Buatan-buatan tak baik tu. Merompak, itu kerja mereka lah. Tengah-tengah jalan, duk sekat tu. Dan sebagainya lah, bentuk-bentuk kejahatan tu. Perangan, sebagainya tu. Perang, kabilah nu, peniaga nu. Mereka tak boleh buat. Ada keluar daripada bulan itu, mereka boleh buat. Tak boleh buat juga. Luar dalam 4 bulan ni pun tak boleh buat juga. Tapi Allah ketatkan 4 bulan ni. Allah nak selamatkan umat Islam yang nak pergi. Allah nak selamatkan ahli ibadat yang nak pergi menunaikan haji. Bulan lain pun tak boleh buat juga. Dan jika kita sebagai manusia memanglah tabiat kita manusia, tak kira siapa, termasuk saya. Bila ada bulan ni, bila ada bulan yang Allah ketatkan, maka ibadat kita kuat. Contoh, Ramadan. Kita kuatkan ibadat kita. Tadarus, baca Quran. Seris juzuk, ada seris juzuk. 30 hari, 30 juzuk khatam. Ada yang 1 bulan tu sampai 2 kali khatam. Bulan Ramadan. Sebab apa dia ambil bulan Ramadan? Sebab bulan yang mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya aku perintahkan, wajibkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu aku telah turunkan Al-Quran hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Kutiba alaikumus siyam. Syahrul Ramadan allazi kutiba Allah perintahkan, wajibkan, kutiba alallazi Allah aku perintahkan puasa itu dalam bulan Ramadan seperti mana umat-umat yang sebelum daripada ini. Sebelum daripada kita pun mereka puasa dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya pun lupa ingat. Banyak lupa ingat. Lama kadang baca tak rujuk. Aku perintahkan puasa ini dalam bulan Ramadan sama seperti umat-umat sebelum dulu pun puasa bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi, bila datang bulan Ramadan, kita lihat, semua berpusu-pusu buat ibadat. Yang tak pernah pergi ke masjid, ke surau, minta maaf. Yang jarang pergi ke masjid, ke surau, pergi. Yang jarang baca Quran, baca. Sebab apa? Betul kelebihan bulan Ramadan tu. Keluar dalam bulan Ramadan,
Mereka jadi kadang-kadang, bukan ini tak cerita di sini. Saya cerita tempat lain. Saya cerita negara-negara lain. Apa nama? Habis keluar bulan Ramadan, habis Syawal, keluar Syawal, 1 Syawal saja. Mai hari raya berubah terus perangai dah. Kadang-kadang. Campur aduk dah lelaki perempuan. Takat gamak sana dah lelaki perempuan. Jumpa dah. Di taman sana, taman sini. Sebab merayakan hari raya. Hari ini kita bebas. Sebab hari raya, bebas. Padahal Aidilfitri itu Ain kembali kepada fitrah. Aid itu kembali. Fitrah. Kembali kepada fitrah kita asal tu. Yang tidak ada dosa dan pahala. Yang tidak ada dosa. Aid tu kembali kita dalam Aidilfitri itu kembali kepada fitrah. Kembali dalam keadaan kita lahir dulu suci, bersih. Tu Aidilfitri. Bukan mana Aidilfitri ini kita kembali balik kepada keadaan lama kita. Perangai kita yang lama. Ini kita sebut Aidilfitri tanpa mengetahui apa maksud Aidilfitri. Kembali kepada fitrah. Apa fitrah kita? Fitrah kita manusia lahir dulu keadaan bersih, suci, bersih. Sebersih-bersih. Seperti ibarat kain yang putih. Kita pula bila sebut Aidilfitri, umumnya saya cakap secara umumnya, dia balik pada perangai lama. Puasa dah habis dah. Yang nak pergi Ramadan ni, yang pergi sembahyang kuat dalam bulan Tarawih ni pun kurang dah habis dah Ramadan, dah tak ada dah masjid jadi sunyi balik, surau jadi sunyi balik. Sebab apa? Ramadan dah tak ada dah. Ramadan ni sebab Allah perintahkan puasa, mailah sembahyang. Bulan lain kurang dah. Bahkan dalam Ramadan pun kadang-kadang bukan nanti habis Ramadan. 10 Ramadan saja yang ramai. 15 Ramadan saja ramai. Mai 20, 25 Ramadan. Kuih kurang dah. Tak habis lagi Ramadan, kuih kurang dah. Hari pertama penuh. Sampai melimpah ke pintu. Sampai Tok Bilal kata kena tambah sejadah. Mai sampai keluar. Sampai keluar ke pintu tu sejadah. Ramai sangat orang. Masa tak Covid dulu lah. Masa tak Covid dulu. Sampai keluar tu. Melimpah. Malam ke 10 tu. Kuih kurang dah. Kuih kurang. Malam 15, 17, 18. Dia semakin maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan ni apa? Sah tupi ke depan. Kita ni maju ke depan bagus. Kalau kita berniaga ni, kalau maju ke depan. Kalau kita bekerja ni, kita maju ke depan memang bagus lah. Tapi kalau semayang kita maju ke depan, maknanya orang kita tak ada. Kita kalau dekat dengan Tok Imam. Ini sebab apa bulan Ramadan dikatakan bahawa ramai orang pergi sebab kelebihan dalam bulan Ramadan. Bulan lain tu pun adakah Allah suruh pergi. Tapi kelebihan bulan Ramadan ni semua orang tahu. Begitu juga kelebihan dalam bulan Muharram, semua orang tahu. Sebab tu mereka membuat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak dalam bulan Muharram. Tak boleh buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat pun dia tak. Maknanya kalau dalam bulan dalam bulan luar daripada bulan Muharram ni, luar daripada bulan haram ni pun tak boleh buat. Kalau kadang-kadang sifat manusia ni ada juga berlaku. Kita bukan maksum kan. Keluar daripada bulan Muharram ni, bulan yang haram kepada Allah Taala ni, terutamanya kita ni bulan Muharram ni, mai baliklah perangai kita sikit-sikit tu. Tapi kita sedar jugalah, ada juga macam contohnya saya ambil bulan Ramadan, bagi senang faham. Bulan Ramadan ni kita melakukan segala amal ibadat, puasa, dengan kita makan sahur, semua tu tarbiyah tu. Bangun pagi, sembahyang subuh, awal sebab kita dah makan sahur. Kita sembahyang tarawih, kita baca Quran, kita banyak berzikir, banyak minta ampun.
Kita banyak hari itu bersedekah, hantar kuih muih pada kawan-kawan, jiran-jiran. Mahir raya kita minta maaf pada sanak saudara, adik-beradik dan kawan-kawan semua, ucap tahniah. Bila keluar bulan Ramadan, kita pun kadang-kadang perangai kita tu ada sikit lah, yang lama tu ada, tapi sekurang-kurangnya tarbiyah bulan Ramadan tu dia mendidik kita. Kita buat pun taklah teruk sangat dah kita dididik dah. Tarbiyah madrasah Ramadan tu dah mendidik kita sebulan. Ramadan tu ibarat sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebulan mendidik kita. Maka bila kita keluar dari madrasah tu, sekurang-kurangnya bila kita nak buat pun taklah terlampau sangat. Seolah-olah begitu. Itu tarbiyah. Begitu juga dalam bulan Muharram ini. Di saat kita duduk dalam bulan Muharram ini, kita mantapkan lagi amalan kita. Kita berusaha mendalami ilmu. Semayang kita dengan sempurna. Kita mengikuti segala semayang kita ni betul-betul macam mana Nabi buat. Kita belajar. Kita semayang pada waktu dia. Kita berusaha lebih khusyuk. Kita pastikan supaya kita berzikir dan bersolat selepas solat. Selepas solat ni kita banyak berzikir ataupun berdoa selepas solat. Kita banyakkan solat-solat sunat. Buatkan sedekah. Anak-anak yatim. Banyak bantu orang. Sebab bulan Muharram ini dikatakan Syahrullah. Di samping itu kita banyak tadabbur Al-Quran dalam bulan Muharram ini. Kita baca sikit sebaris, kita tengok alik makna dia. Kita baca sebaris, kita tengok makna sikit-sikit pun tak apa. Sikit-sikit, tak boleh banyak, tak apa. Sikit. Jangan kita tak buat langsung. Sikit-sikit tak apa. Buat. Benda yang tak lupa juga dalam bulan Muharram ini, kita banyakkan sedekah. Ni bulan Muharram ni, banyak sedekah. Rasulullah suruh kita banyak sedekah. Dan memberi sumbangan pada mereka yang memerlukan. Beri sumbangan pada mereka yang memerlukan. Rasulullah suruh. Dan kita mencari ilmu mengenai agama. Kita belajar ilmu agama. Banyak dalam bulan Muharram ni. Ini perintah Rasulullah, suruhan Rasulullah. Segala Rasulullah pesan ni, kita ikutlah. Belajar ilmu agama ni, kalau kita, yang perempuan ni, kalau kita katalah tak digalakkan kita pergi ke masjid, kita tengoklah melalui apa benda sekarang ni mudah, YouTube ke apa-apa. Tapi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, orang perempuan ni digalakkan kita semayang di rumah, kecuali orang perempuan. Digalakkan. Kecuali orang lelaki semayang di masjid atau musura. Orang perempuan ni tak digalakkan pergi. Tapi dalam menuntut ilmu, nak mengaji, dia boleh pergi dengan izin suami dia lah. Suami dia pun galakkan lah. Suami dia pun galak dia pergi. Kalau malah tak ada ilmu ni, tak apa. Tak payah pergilah. Kamu sembahyang di rumah. Tak apa. Yang lelaki ni pergi. Orang perempuan duduk di rumah. Tak digalakkan. Takut timbul fitnah. Dan orang perempuan pula bila pergi sembahyang ke surau, masjid, dia kena jagalah adab. Jaga adab. Jangan pakai yang mewangi-wangi sangat. Tak boleh. Ini kadang-kadang adab ni pun kena perlu juga. Kadang-kadang dia menimbulkan fitnah. Tambah-tambah tu dia tak kahwin lagi. Ataupun dia suami dia baru meninggal ke. Orang manusia. Lelaki duk tengok duk bau wangi dengan minyak wangi lagi. Timbul fitnah di surau pula dah. Jangan. Sebab tu tak ada digalakkan orang perempuan ni pergi. Tambahlah sekarang lagi dengan apa nama fashion telekung pun, Allahu Akbar. Fashion telekung pun macam-macam. Fashion telekung ni pun kadang-kadang macam-macam bentuk. Sebab tu digalakkan kita orang perempuan ni sembahyang berjemaah dengan anak-anak di rumah. Yang suami ni digalakkan pergi. Kalau tak pergi, dia berjemaah di rumah bersama isteri dia. Kecuali jika ada nak nuntut ilmu, suami dia jangan larang dia. Bawa pergi sekali. Abang, saya nak ikut abang pergi masjid lah sebab ada kuliah di surau. Tak apa. Masa tu boleh. Boleh pergi. Sebab nak tuntut ilmu. Sebab tuntut ilmu ini faridah, wajib. Kalau dia nak pergilah. Kalau kita boleh menyampaikan ilmu pada isteri kita, kalau kita tak apa lagi abang
syarah kat kamu lah, baru ngajak kamu sendiri lah. Tak apalah kalau dia boleh. Tapi kalau kata kita pun tak berapa nak ni, kita bagi isteri kita pergi tuntut ilmu. Jangan biar. Jangan kita abaikan itu. Itu tanggungjawab isteri, suami tu. Kalau isteri nak minta nak tuntut ilmu, nak dengar orang majlis ilmu, benarkan. Dan suami pun kalau elok pergi sama, takut fitnah nanti. Manusia ni sekarang zaman ni macam-macam. Tapi isteri pergi tu dengan niat yang betul-betul lah nak tuntut ilmu. Bukan dengan tujuan yang lain. Kemudian muslimin muslimat rahmati Allah, kita perbanyakkan puasa di bulan Muharram ni. Kita ada puasa. Bulan Muharram ni kita ada puasa 10 Muharram. Disebut dah tadi, puasa yang paling besar adalah kelebihan dia dan menjadi rukun Islam pun, itu puasa bulan Ramadan. Dan ranking yang kedua ialah puasa sunat dalam bulan Muharram. Dan antara bulan yang sunat itu ialah bulan ke-10 dalam bulan Muharram yang dikenali dengan Ashura. Puasa pada hari Ashura. Ashura itu apa maksud? Hari yang ke-10. Wahid isnani salasa arba'a qamsa sita sab'a samaniyah tis'ah asyara. 10. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di awal pemerintahan Islam dan para sahabatnya, dia berpuasa di hari Ashura. Bila dia nak puasa pada hari Ashura, sebab puasa bulan Muharram ini juga dilakukan oleh orang sebelum Islam dulu. Orang Yahudi. Orang Yahudi dulu pun dia puasa 10 Muharram. Orang Yahudi sebelum Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, mereka juga berpuasa dalam bulan 10 Muharram. Jadi Rasulullah tak mau kita ni nak menyamai mereka, seolah begitu. Jangan kita puasa ambil 10 saja. Sebab tu kalau boleh kita ambil awal ada dari pasari. 10 tu memang penting pun, memang ada sejarah dia. Orang Yahudi pun dia ambil itu dari sejarah nabi-nabi yang terdahulu. Ada sejarah nabi-nabi. Ada sejarah nabi-nabi. Mungkin tak dapat nak semput nak cerita lah apa peristiwa berlaku dalam Muharram ni. Berlaku pada sejarah agama mereka. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa orang Yahudi pun berpuasa 10 Muharram, kita memang pun puasa juga, digalakkan puasa bulan Muharram, tapi kita tak mau nak menyamai mereka itu. Jadi kita ambil 9 tu kita puasa dah. 9 tu kita puasa, kemudian 10. Beza dengan mereka. Mereka ambil 10 saja. Kita ambil 9, kita ambil dah. Dipanggil puasa apa? Puasa Tasu'a. Tasu'a ni puasa yang ke-9 Muharram. 9 Muharram, 10 Muharram. Lebih baik. Kalau nak ambil 10 Muharram pun tak salah. Tak berdosa. Bukan niat kita nak ikut macam agama mereka. Tapi Rasulullah ni dia jaga dulu tu, tak mau umat itu terikut dengan amalan Yahudi tu. Ambil puasa 9 tu dia ambil dah. 9 dia puasa 9 Muharram, 10 Muharram. Kita pun boleh ambil 9 Muharram, 10 Muharram. Ataupun kalau nak ambil 10 Muharram saja pun boleh. Kalau ambil 9 dengan 10 lagi cantik. 9 tu dipanggil puasa Tasu'a. Kita jangan lupa puasa insya-Allah. Kelebihan jangan puasa kalau juga kita sihat. 10, 9 dan 10 Muharram ni puasalah. Dengan harapan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa selama 1 tahun sebelumnya. Dengan harapan. Faham elok ni, dengan harapan. Ni orang yang kadang-kadang suka nak bid'ah orang puasa ni. Sunat-sunat lepas semua ni. Kadang-kadang lah, kot lah dah.
kita buat ni dengan harapan. Bukan kata mesti Allah wajib terima. Harapan. Kita mengharap. Kita kena faham itu. Kita berdoa kepada Allah. Tak minta Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ni sembahyang kita pun kita harap Allah terima. Kita harap Allah terima. Jangan kata yakin aku sembahyang ni selesai dah, Allah terima dah. Jangan, kita harap. Rojak. Sebab pengharapan itu perlu ada. Kemudian tuan-tuan dan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam bulan Muharram ini juga kita rajinlah solat tahajud, solat witir, solat sunat yang lain, dan kita rajin menziarahi sahabat handai kita, kawan-kawan dan juga alim ulama. Sekarang ni payah sikit lah dengan COVID ni. Tapi boleh dengan WhatsApp ni kita boleh berhubung. Kita mendalami, kita rajinlah berhubung dengan mereka, dengan keluarga kita yang jauh-jauh yang kita perdekatkan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala suka dalam bulan Muharram ini. Muslimin musliman rahmati Allah sekalian, dalam bulan Muharram ini juga seorang muslim dia kena maafkan kesalahan saudara muslim yang lain. Maafkan. Karena Allah kata, sebenarnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damailah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu boleh rahmat. Ini suratul Hujurat. Ayat yang ke-10. Persaudaraan dalam agama ini kita perdekatkan. Andainya berlaku perselisihan sesama Muslim, damaikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah SWT dalam bulan Muharram ini. Dan lepas bulan Muharram ini, teruskanlah kita berdamai. Jangan lepas damai dalam bulan Muharram ini saja. Bulan keluar dalam bulan Muharram bergaduh pula. Tak boleh lalu itu. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala lihat dalam bulan Muharram ini berlaku kepada kita umatnya, dan berlaku kepada kita hambanya. Kemudian ada lagi sikit saya nak beritahu. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita dalam bulan Muharram ini ada berlaku peristiwa-peristiwa yang menjadi banyak sejarah kepada Rasul-Rasul kita, yang Allah ampunkan dosa mereka. Dikatakan, bukan dikatakan lagi, disebutkan yang kata hari Ashura itu, hari ke-10 Muharram itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari buruan Firaun bersama Bani Israel. Pada hari itu Allah nak menunjukkan kebesarannya. 10 Muharram, hari Ashura itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari buruan Firaun bersama Bani Israel. Yang mana Nabi Musa dikejar oleh Bani Israel, Firaun yang dia ketuk oleh Firaun, yang ditelan oleh laut. Yang ditelan oleh laut itu. Dan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya selamat. Dan Firaun tenggelam dalam lautan. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam 10 Muharram. Itu kelebihan 10 Muharram tu. Sebab tu orang Yahudi apa semua dulu dia faham kelebihan 10 Muharram ni. Dia pun membaca sejarah, dia pun membaca kitab. Jangan kata-kata dia tak baca kitab. Bahkan orang Yahudi ni Quran pun dia pengkaji. Tapi dia pengkaji dia pun nak cari kelemahan umat Islam. Bukan dia pengkaji nak cari kebaikan yang ada. Dan ada juga orang Yahudi pun yang Allah bagi hidayat masuk Islam pun ada. Zaman Rasulullah pun ada. Dia faham Quran, Allah bagi hidayat.
Ramai. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi. Ketua orang arif dalam Yahudi. Orang yang alim dalam ilmu Alkitab, kitab Taurat. Tapi dia masuk Islam. Dia faham. Sebab Quran ni yang Nabi bawa ada sebut dalam kitab Taurat. Ada juga orang yang dapat hidayat biar dia kaji. Tapi ada juga orang yang sekarang ni mengkaji, dia nak mencari kelemahan umat Islam. Dia kaji Quran. Kemudian dalam 10 Muharram ini Allah selamatkan Nabi Musa daripada buruan Fir'aun dari Bani Israel, dan Fir'aun tenggelam dalam lautan bersama pengikut-pengikut dia. Nabi Musa selamat. Rasulullah SAW juga dalam bulan Muharram ini dia suruh, saya baca tu, dia suruh kita berpuasa kan. Kemudian satu lagi, dalam bulan Muharram ini juga Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Ketika mana dia naik kapal dalam berdakwah, dia pergi satu tempat, Allah suruh dia pergi satu tempat untuk berdakwah. Kemudian bila pergi satu tempat tu, satu kampung tu, dia tak diterima. Allah suruh dia pergi berdakwah. Masalah pergi tu makna jangan apa berlaku pun sabarlah. Begitu, salah begitu. Tapi dia dengan tekanan yang dia terima sebagai sifat ni apa nama, tak tahan, dia pun bukan tak tahan segi mana. Dengan ancaman yang dia terima, dengan apa yang dia terima tu, dia balik naik kapal. Bukan makna dia tak apa nama tak berdakwah, dia berdakwah, tapi dia terima ancaman yang berat sangat di sana tu. Seolah-olah dia kata ni tak dahsyat sangat dia terima apa nama ujian ini. Allah suruh dia pergi. Allah tak sebut, dia kata kalau jika terima macam ni tak apa kau balik. Allah tak sebut. Allah suruh pergi berdakwah sana. Bila Allah suruh pergi itu adalah bantuan Allah. Mungkin ni kan, bukanlah mungkin, memang akan ada bantuan Allah. Bila sampai masa dia, Allah akan bantu. Pertolongan Allah ni akan datang bila sampai masa dia. Tapi dia sana dia tengok dalam keadaan yang macam tu, dia balik naik kapal. Bila naik kapal sampai pertengahan, berlaku kita tengok macam apa di dalam sejarah tu dikatakan bahawa macam ribut nak datang. Pokok ribut. Datang pokok ribut ni dahsyatlah. Kelam hitam di atas di awan. Gelap, macam ribut ni akan turun. Angin akan turun. Lalu kepercayaan orang pada masa tu, ada yang tak kenal ni. Dahsyat sangat ni ribut ni, apa nama pokok-pokok ni, pokok ribut ni. Akan datang satu musibah ni. Lalu ada di antara mereka kata mungkin ada di antara kita ni yang ada buat benda tak baik kot. Dia salah begitulah. Ada benda yang orang kata ada orang kata bawa benda yang tak baik. Salah begitu bagi mereka. Mereka tak kenal yang penumpang ni. Nabi Yunus ni mereka tak kenal. Lalu masing-masing tu tengok nak salah tak. Siapa nak mengaku? Siapa nak mengaku kata benda salah? Ahli kapal tu mengaku saya buat salah. Tak ada. Masing diam je. Tapi dari apa yang berlaku, kesan-kesan apa nama dengan keadaan alam yang berlaku tu, yang kita tergelap tu, seolah akan berlaku satu benda yang tak baik lah, satu benda yang akan datang benda yang tak baik lah. Nabi Yunus dah rasa dah dalam diri dia, ini mungkin ujian Allah nak bagi ke aku sebab aku tinggalkan penduduk negeri yang aku pergi tadi. Dia rasa hati. Dia rasa hati. Mungkin aku pergi, Allah suruh pergi, tapi aku patah balik. Dia rasa hati. Tak sedap lah. Dia rasa benda tak sedap hati. Selalu gitu.
Tapi dia diam. Lalu mereka ni pun duk bincang-bincang macam mana ni. Kita ni kena azab ikat payah tenggelam. Kalau main ni segala payah tenggelam ni. Jadi masyarakat dulu adalah dengan keadaan ilmu falak ni pakai ilmu apa ke. Cara mereka lah. Buatlah undian. Kita buat undian semua ni. Siapa sampai kita buat undian lah. Cara undian ni. Siapa sampai undian tu kat dia yang bersalah. Kita kata macam cucuk cabut ni lah. Kita ambil bilah tu cabut. Yang mana pendek panjang tu. Dia yang salah. Yang kita dulu lah duk main-main tu. Kan pendek panjang lah semua tu cabut. Siapa yang panjang sama pendek. Dia lah yang bola dulu. Yang panjang tu dia selamat. Yang pendek tu dia duk ligan orang. Begitu. Masa kecil-kecil duk main lawan ligan tu. Duk cabut ni cara tu. Zaman dulu macam-macam lah kan. Fahaman. Lalu dia buat gitu. Terkena kepada Nabi Yunus alaihi salam. Dikatakan sampai 2 kali kalau tak silap. Wallahualam, minta maaf kalau tak silap. Sampai 2 kali buat cabutan itu jatuh juga kepada Nabi Yunus alaihi salam. Lalu mereka mengatakan, kamulah ni. Sebab kamulah ni. Punca ni kami rasa dari kamulah ni. Punca ni. Lalu Nabi Yunus alaihi salam, dia pun dah rasa dalam hati dia dah. Apa yang berlaku ni. Lalu mereka suruh dia terjun. Mereka suruh dia terjun dari kapal tu. Turun dari kapal tu. Terjun dari kapal tu. Turun dari kapal tu. Di waktu malam. Lalu Nabi Yunus alaihi salam pun terjun dari kapal tu. Di waktu malam. Kapal dengan laut yang dalam. Lautan bukan lautan kecil. Kapal bukan kapal yang kecil. Dia terjun tu dengan keadaan dia merasa bertaubat, dia merasa insaf dengan apa yang dia lakukan dulu. Dia merasa macam bersalah. Dia rasa dia semua ni daripada kesalahan dia. Hati dia kata. Dia pun dah bila orang dah usir dia begitu, dia pun terjun. Dengan rasa bersalah lah. Tapi dah orang suruh dia terjun lah sebab dia menumpang kapal orang. Dengan takdir Allah, ditelan. Di sana ada ikan nun menanti. Masuk dalam perut ikan nun. Ini sejarah. Allah selamat. Walaupun Allah mana bagi dia satu pengajaran. Sebagai pengajaran. Bila berdakwah ni kena sabar banyak. Apa semua. Dan Allah jaga dia. Allah pelihara dia. Allah takkan biak Nabi-Nabi ni. Lalu, bila dia terjun tu, Allah sediakan dah tu ikan tu. Ikan tu duduk nanti dah. Selamatkan dia. Masuk dalam perut ikan nun. Dan di situlah dia Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Dia sujud dalam perut ikan nun itu. Dengan dia sujud dengan berapa puluh kali, wallahu a'lam lah. Dia mengatakan apa? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman pada diriku. Sujud ikan nun. Nampak ikan nun. Wallahu a'lam lah besar mana ikan nun ni, wallahu a'lam. Dan ikan tu pun macam mana pun wallahu a'lam. Bentuk dia wallahu a'lam. Tak tahu, bukan ikan, ada orang kata ikan paus, bukan. Bagi saya bukanlah. Wallahu a'lam, bagi saya bukan ikan paus. Orang tua dulu kata ikan paus. Orang tua dulu kalau cerita ikan paus telan kapal. Dia saya kata akan ikan paus dulu dia kata pernah telan kapal tu. Daripada ikan paus tu lah duk telan Nabi Yunus dulu.
Kecil-kecil dulu lah. Orang tua-tua duk cerita. Kebanyakan benda Israeliat. Duk cerita ikan poh duk telan kapal-kapal apa semua tu. Yang Allah sebut ikan nun. Ikan nun ni wallahu a'lam ikan apa. Masih adakah sekarang ini? Wallahu a'lam. Bukan ikan poh. Daripada setengah kata ikan poh. Wallahu a'lam. Kena rujuk pada orang lebih alim lah. Bagi saya bukan. Kemudian ikan itu pun bergerak dalam air tu. Sampai satu masa dia muntahkan Nabi Yunus alaihissalam di tepi pantai. Dikeluarkan, dimuntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk dalam dua kegelapan. Satu kegelapan malam. Nabi Yunus ni duduk dalam keadaan dua kegelapan. Satu kegelapan waktu malam. Dia terjun dari kapal tu waktu malam. Gelap. Kemudian dia duduk dalam perut ikan. Gelap. Dua kegelapan. Tapi dia biasa sujud minta ampun daripada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itulah doa yang diajak oleh Nabi dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kepada kita doa-doa dan diamalkan oleh ulama-ulama, diberitahu oleh ulama, disampaikan oleh ulama. Banyakkanlah kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebagai satu doa zikir untuk pengampunan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini melakukan kezaliman pada diriku. Adakah kita tak zalim pada diri kita? Adakah Nabi Yunus dulu terjun tu dia berdoa kezaliman tu sebab dia tinggal kampung? Adakah Nabi Yunus doa itu dia tinggalkan kampung tu? Nabi Yunus dikatakan ikan itu sampai 3 hari. Kalau tak silap 3 hari 3 malam berenang. Nabi Yunus duduk 3 hari 3 malam dalam perut ikan tu. Jadi kita tak perlu, jadi kita ni, adakah kita tidak ada dosa dengan Allah? Tak perlu kita baca la ilaha illa anta. Adakah kita tak menzalimi diri kita? Sekarang ini adakah kita tak menzalimi diri kita? Kita pun menzalimi diri kita. Menzalimi diri kita ni segi mana? Segi segala apa yang Allah buat, kadang-kadang kita tak terbuat. Apa yang Allah suruh, kita tak buat. Apa yang Allah larang, kadang-kadang kita terbuat, kita buat. Kadang saja kita buat, kadang terbuat dan memang kadang kita nak buat. Kita melihat benda-benda yang tak diperintahkan oleh Allah. Itu kita menzalimi diri kita juga. Kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab itu kita banyak mengadu kepada Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah. Ucap banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tu pun bentuk pengampunan. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Dalam bulan Muharram ini juga berlaku Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada bakaran api neraka. Wal a'yazubillah. Dan bakaran pagi-pagi ini dia kena nak minta maaf lah. Daripada bakaran api yang dibakar oleh pembesar negara dia pada masa itu. Diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kerajaannya yang zalim itu, yang dibakar oleh kerajaannya yang zalim itu. Pada masa hari itulah Nabi Ibrahim selamat daripada api. Api yang bakar dia tu, Allahu Akbar, bukan besar. Diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian 10 Muharram juga ayat yang Quran yang disebut oleh Nabi Ibrahim ketika diselamatkan. Nabi Ibrahim kata apa ketika dibakar tu? Raja, kalau silap saya minta maaf, kalau silap adalah Raja Namrud. Namrud dia bakar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api. Disuruh semua rakyat-rakyat dia kumpul kayu api. Kemudian makna dia kayu ni penuh, bumbung macam bukit lah, kita kata banyak. Lalu dia bakarkan kayu tu. Lalu Nabi Ibrahim ni nak pergi dekat nak hantar, tak boleh. Nabi Ibrahim ni nak dekat memang tak boleh, api tu besar. Dia katakan dia buat macam lastik tu. Dia buat lastik dari jauh tu. Macam bukan lastik tapi bentuk macam tu. Dicampakkan dari jauh pergi. Nabi Ibrahim di lastikkan jatuh ke tempat tu. Lalu mereka menunggu. Bila kayu tu habis nanti tengok apa nak berlaku. Baru dia rasa lawan kita sangat. Akhirnya bila habis, lama lepas tunggu ni, lama lah. Kayu banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masa itu apa dia baca? Allah ilhamkan kepada dia, Allah wahyukan kepada dia baca apa? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api, qulna ya nar. Qulna ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadikanlah sejuk, nyaman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu doa yang kita boleh amal juga. Nabi Ibrahim doa baca yang tu. Ibrahim doa ilham baca, Nabi Allah firmankan kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pun selamat, kita pun boleh baca. Kita pun boleh baca. Kalau kita badan kita panas-panas ni, kita ambil berkat lah. Berkat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sami usap, ambil ayat sapu. Ambil berkat ayat Quran ni, sebab tu dia masuk ayat tu ada dalam Quran. Kita ambil berkat Quran ni, dia juga sebagai pengubat. Wa nazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran ni dia beri syifa sebagai ubat dan juga rahmat. Baca. Amal. Mudah-mudahan dengan izin, semua dengan izin Allah. Kalau Allah izinlah. Kalau Allah tak izin juga. Tapi berkat ni kita kena yakinlah. InsyaAllah izin Allah ni adalah hikmah. Kalau Allah bagi lega tu ada hikmah. Tak lega tu pun ada hikmah. Kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir juga berlaku ketika mana 10 Muharram mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Judi. Nabi Nuh alaihi salam dia tidak diikut oleh pengikut-pengikutnya. Dia berdakwah hampir kalau tak silap saya minta maaf. Hampir 950 tahun. Nabi Nuh dia berdakwah 950 tahun. Umur dia panjang. Umur zaman depa tu panjang. 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Yang mengikut ajarannya tak sampai. Kalau tak silap saya bukan tak silap lah. Saya buat lingkungan, saya tak tahu tepat tu, saya tak rujuk. Tapi tak sampai 300. Lebih kurang dah 300 pun dah lagi. 100 lebih je itu dah. Kita buat dalam 300
300 ke bawah. Dia berdakwah, dia 950 tahun, dekat 1000 tahun berdakwah, yang ikut tak sampai 300. Katalah yang ikut dia adalah dalam lebih kurang 170, 180 orang begitu saja. Bayangkan zaman tu zaman macam mana tu. Manusia yang macam mana tu. Seorang Nabi yang dia hantar di kalangan mereka, hidup bersama mereka 900 tahun, 950 tahun. Tiba-tiba yang nak ikut ajaran Nabi, yang bawa ajaran Rasul ini, yang membawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang ikut tak sampai pun 200. Manusia jenis apa ini? Seorang Rasul yang Allah lantik di kalangan yang terbaik, yang ada petunjuk, yang Allah berikan mereka itu mukjizat. Setiap Nabi itu ada mukjizat mereka, ada kelebihan mereka, ada kitab mereka, nak mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tapi mereka tidak mengikut ajaran Nabi Nuh AS. Bahkan mereka mengatakan lagi kepada Nabi Nuh, Nuh ni seorang yang gila. Dahlah tak ikut. Mengatakan lagi kepada Nabi Nuh seorang yang gila. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh buat kapal di atas sebuah bukit. Selalunya orang buat kapal ni tepi laut, senang nak suruh orang turun. Dekat dengan ayak lah. Dekat dengan gigi ayak tu. Ni buat atas kapal, atas bukit. Dia kata Nabi Nuh ni betul-betul lah. Dia kata gila. Nabi Nuh buat, Allah perintah buat. Sampai ringkas cerita, sampai siap dah kapal tu. Datanglah banjir yang besar. Sampailah banjir. Turunlah banjir yang besar. Ini bukan banjir biasa ni. Kemudian bila turunnya banjir yang besar, semakin tinggi air. Air ni bukan kata banjir ni bukan kata hujannya turun, tak. Hujan turun dari atas, kemudian air dari bawah naik. Air dari bumi pun naik, mata air dari bumi pun naik. Lalu bercantum dua-dua tu. Wa fajjannal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ayat dari atas pun turun, dari yang bawah pun keluar, lalu bercantum dua tu, ditakdirkan bercantum dua air tu. Bayangkan. Nabi Nuh seru lagi, mari naik kapal, mari naik kapal. Dia duk kata tu, Nabi Nuh tu gila buat atas bukit. Sebab apa? Ayat tu dah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Orang Islam tu Nabi Nuh suruh naik, duduk atas bukit. Naik duduk atas kapal. Masa tu ayak tak duduk atas kapal, ayak tu tak sampai ke kapal lagi. Tapi Nabi Nuh kata, duduk ke kapal. Bawa binatang-binatang yang kamu pelihara ni, duduk atas kapal. Ada binatang-binatang yang dipelihara, duduk atas kapal. Kapal ni pun maknanya bukan kata orang kafir yang mula buat. Orang Islam, Nabi Nuh dah buat dah. Itu hebatnya Islam. Tamadun Islam. Kemudian Nabi Nuh seru lagi, ayat tu semakin naik, semakin naik. Tapi mereka masih engkar. Tak apa, tak mau. Kami masih boleh duduk lagi. Boleh naik atas pokok nyok ni contoh. Kami kabat pokok nyok ni. Naik dah. Semakin tinggi naik pokok nyok, pucuk nyok dah. Tenggelam ni. Naik. Tak mau naik juga, tak mau nak beriman juga. Termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Ni kata hidayah. Hidayah ni kata milik Allah. Milik Allah. Nabi Nuh pun tak boleh nak beri hidayah kepada anaknya Kan'an. Kan'an pun ikut tenggelam. Hidayah ni bukan boleh beli. Walaupun ni ada dulu nasyid dia katakan, walau ni panjat gunung yang tinggi apa semua, nak dapat hidayah ni bukan milik Allah. Berdoa kepada Allah. Akhirnya air semakin tinggi dan sampai pada kapal tu pun
makin bawa air naik atas. Bukit tadi pun tenggelam. Bukit tenggelam. Bukit tu bukan bukit judi, bukit yang dibuat tu wallahu alam, saya tak ingat bukit judi, saya tak ingat. Bukan bukit judi. Tapi bukit lah. Bukit. Bukit judi ni adalah bukit yang kapal tu terdampar. Bila banyak tu surut, dalam Quran kata kapal tu terdampar di atas bukit judi. Judi ni satu negara wallahu alam, saya tak ingat. Kalau orang tahu sejarah dia tahulah di mana bukit judi itu. Kemudian akhirnya bila yang Allah selamatkan itu, Allah selamatkan 10 Muharram. Allah selamatkan umat Islam, Nabi Nuh mendarat 10 Muharram. Inilah kelebihan yang ada dalam bulan Muharram. Banyak lagi lah kalau nak cerita kelebihan bulan Muharram ni. Jadi kita ambil kesempatan bulan Muharram ni, banyaklah kita doa kepada Allah. Dahlah kalender umat Islam. Nabi pun hijrah. Ni Nabi pun tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah bermula dengan kalender Muharram. Kita ni tahun baru. Kita azam baru. Ibarat kita ni kalender baru. Bulan kita ambil tahun baru hijrah ni sebagai satu kalender baru. Bila kalender baru, bulan Muharram ni baru kita hari ni baru Muharram, kalender kita tu masih elok lagi. Kita catat benda yang baik. Catat benda yang baik. Mana seolah-olahnya kita buat amalan kita setiap hari baik. Kalender kita tulis yang baik. Kita tak mau kalender kita ni kita contoh gitu ya. Kita biarkan contoh anak-anak kita contoh jadi mainan-mainan tak ada. Jadi kat kalender kita bulan Muharram ini, kalender kita baik. Catatan kita sana pun catatan yang berguna. Macam orang yang ada diary lah. Dia catat yang benda penting ya. Benda yang bermanfaat. Untuk panduan hidup dia. Untuk panduan kerja dia. Mesyuarat dia pukul berapa. Apa urusan dia. Seolah-olah hidup kita macam itulah dalam bulan Muharram ini. Kita jadikan kalender kita kalender yang elok. Bukan kalender yang kelabu. Bukan kalender yang serabut. Bukan kalender yang entah ke mana. Kadang-kadang ada kalender saja tapi tak guna apa pun berabuk. Tak mau juga. Seolah-olah macam tu. Tak ambil peluang atas bulan Muharram ini kita buat benda yang baik. Jadi mudah-mudahanlah. Dah lama saya bercakap. Dah nak subuh dah. Minta maaf. Mohon maaf banyak-banyak atas kesalahan, dan jika ada fakta yang mungkin saya terambil tersalah, tapi saya rujuk pada kitab-kitab. Dan ada juga daripada cerita-cerita saya buat. Jika yang daripada hadis memang betul dah. Yang Quran tu betul dah. Yang cerita-cerita saya ni jika tersilap saya minta maaf. Saya ambil daripada cerita-cerita kitab-kitab yang saya ingat. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa saya jika tersilap. Dan teguran saya terima. Dan apa yang saya buat ni adalah untuk kebaikan kita bersama sebenar tersambut bulan Muharram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahanlah segala apa yang baik ini daripada Allah. Bukan mudah-mudahan lagi bukan. Saya selalu sebut mudah-mudahan. Segala yang baik ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tak baik, jika ada yang tak baik, itu adalah daripada diri saya sendiri. Itu yang betul. Bukan mudah-mudahan. Yang baik itu dari Allah Ta'ala. Memang baik itu dari Allah Ta'ala. Tak ada mudah-mudahan lah. Memang yang baik itu dari Allah. Kita ni mudah-mudahan ni kita. Kita manusia. Harap mudah-mudahan lah Allah terima. Ini kita. Harap kepada Allah. Jadi, apa yang tak baik itu daripada saya sendiri. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.